Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okay, pada hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi dalam topik shallow foundations. Okay, so today we can learn how to calculate the ultimate bearing capacity when footing on the slope. When footing at the slope, on the slope. Okay, so now we go to the footing on slope. Okay, ultimate bearing capacity for continuous footing on slope can be determined by using follow equation. So ini adalah formula yang barulah, formula yang mana untuk asas continuous, okay, continuous footing di atas slope. So ini adalah formula untuk khas untuk asas selanjar, asas selanjar yang di atas slope. Okey, jadi inilah dia punya formula. Okey, Q ULT sama dengan C N CQ tambah dengan 1/2 gamma B and gamma Q. Okey, where N CQ and N gamma Q are bearing capacity factor for footing on slope. Okay, bearing capacity factor used in equation 111 are obtained from figure 19 and 20. Okay. Okay, for square, okay, tadi continuous footing. Okay, kalau kita, continuous footing kita menggunakan formula ini. Tapi bagaimana pula untuk square dan juga circular footing on slope? Macam mana kita untuk kira? So untuk kita mengira square dan juga circular footing, kita boleh menggunakan ratio, the ratio of their bearing capacity on the slope to their bearing capacity on level ground are in the same proportion as the ratio of bearing capacities of continuous footing on slope to the bearing capacity of the continuous footing on level ground. So ini adalah ratio. So ini adalah formula untuk bagaimana daripada continuous footing on slope kita boleh ratiokan kepada footing, circular footing dan juga square footing. Okey, ini dah dia punya formula. Okey, Q ultimate circular or square footing on slope okey, equal to Q ultimate continuous footing in slope, okey, kalikan dengan ultimate circular or square footing on ground level bahagi dengan Q ultimate continuous on ground level. Alright, so ini dia punya formula untuk kita ratio, untuk kita determine bearing capacity on slope for square dan juga circular footing. So untuk asas, okay, on the slope dia ada dua kategori asas. Yang pertama adalah kategori apa? Bearing capacity factor for continuous footing on face of the slope. Yang pertama, asas itu berada pada face of the slope. Okay, kategori pertama face of the slope. Kategori yang kedua adalah apabila asas ini berada pada top of the slope ni, atas, okey. Asas ini berada pada atas slope tersebut. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, kita akan tengok dahulu asas on the face of the slope. Okey, untuk mengira asas face of the slope, alright. Okey, kita besarkan sedikit supaya nampak. Alright. Okey, jadi kalau keadaan asas berada on the face of the slope, okey, kita kena tengok dahulu dia punya dimension dia. Okey, untuk D, still lagi D daripada sinilah, daripada surface dari bawah ni, okey, hinggalah base of the foundation. Okey, kemudian ini B ni dia punya lebar foundation lah. So yang ni dia punya slope. Beta ni adalah slope untuk inclination of the slope. Okay, beta ni adalah inclination of the slope.
Alright, so kat sini kalau dia ada beberapa syarat lah slope stability factor. So yang pertama NS. Okay, NS sama dengan gamma kali dengan H bagi dengan C. So kita kena dapatkan nilai NS. Okay, NS ini. Okay, kita kena dapatkan NS ini. Okay, iaitu slope stability factor. NS ini adalah slope stability factor. Kita kena dapatkan NS ini. Kemudian gamma, okay, ataupun unit weight of the soil. Kemudian H ni adalah height of the slope. C ni adalah cohesion. Okay, jadi kita kena dapatkan NS, iaitu slope stability factor. Okay, selepas kita dapatkan NS, so kita pergi kepada chart ini. So chart ni ada dua keadaan juga, iaitu untuk cohesive soil dan juga untuk cohesiless soil. Okay, kalau tanah kita itu adalah tanah kohesif, iaitu tanah berjelekit, maknanya kita akan menggunakan chart yang pertama ini. Okey, chart yang pertama inilah. Alright, so dekat sini kita tengok, okey, kita kena tentukan dahulu slope stability factor NS. Okey, NS. Okey, NS. Alright. Okey, so dekat sini, okey, D bahagi dengan B, kita pun kena dapatkan nilai ini, foundation depth and width, ratio depth dan juga width ni kita kena dapatkan juga. D bahagi dengan B, sekiranya B bahagi dengan D bahagi dengan B dapat kosong, kita kena pakai garisan yang line ni, okey, straight line ni. Manakala jika D bahagi dengan B dapat 1, so kita kena pakai garisan putus-putus. Okey, okey, dotted line. Okey, alright, so kemudian begitu juga dengan cohesive soil. Cohesive soil kita kena dapat juga ratio depth dengan width ni. D bahagi dengan B dapat 0, kita kena pakai garisan straight line, continuous line. Sekiranya D bahagi dengan B sama dengan 1, kita kena pakai garisan putus-putus ini. Okay, ataupun kita pakai dotted line ni. Alright. Okay, jadi itu kat situ. Alright, so okay, kat sini untuk yang dekat sini, okay, tidak ada masalah sangat. Okay, jadi kita tengok kat sini garisan ini. Apakah nilai ini? 0, 0, 1, 2, 3, 4 ni apa dia? Kan, apakah nilai 0, 1, 2, 3, 4 ini apa nilainya apa? Okey, di bawah ini adalah pada pasir X ini adalah nilai inclination load. Okey, nilai inclination load. Okey, manakala untuk yang garisan ini, okey, garisan ini adalah slope stability factor. Okey, kita kena dapatkan. Kalau slope stability factor kita 0, so kita pakai inilah. So kalau 1, pakai yang ini. Tapi kalau D bahagi dengan B sama dengan 1, kita pakai inilah. Kalau kita dapat D bahagi B dengan 0, so baru kita akan pakai yang inilah. Alright, so kita akan melihat dia punya NS ni, slope stability factor untuk D bahagi dengan B sama dengan 0 kat sinilah. Okey, sekiranya dekat sini untuk cohesive soil ini, dia berbeza dengan chart yang sebelah sini. Yang kat sini kita akan pakai, okey, dia akan ada angle of internal friction kat sini, angle of internal friction. So dekat bawah ini inclination of the slope. Okey, ni beta lah kat sini. Alright, dekat sini adalah nilai ini apa dia? 45 ni apa? Dekat 45 ini adalah angle of internal friction. Okey, kalau 45 ni kat sini adalah angle of internal friction. So kalau kita dapatkan contohnya kat sini 25 adalah dia punya sudut beta. Kemudian kita kena tentukan dahulu sama ada kita nak pakai garisan putus-putus ataupun garisan lurus. Okey, let's say lah kita menggunakan garisan putus. So sekarang ni kita punya garisan putus, kita ada start daripada friction, internal friction angle start pada 30. Nampak ni, ini garisan ini 30. Okey, 40, 45.
sekiranya kita nak tentukan 20, so awak kena interpolate sendirilah dia punya garisan dekat sini tengah-tengah ni, antara ini 40 dan juga 30. So kita kena buat interpolation untuk mendapatkan 35, okey, dan sebagainya. Kalau 20 bawah ni lah, bawah daripada 30 ni. Okey, kita kena buat kita kena buat anggaran lah, estimation sajalah untuk garisan ini. Okey, jadi sekiranya let's say lah kita dapat untuk internal friction tadi 30. So kita boleh turunkan ini 30 sentuh pada garisan ini. So kita akan dapat dia punya bearing capacity factor N gamma Q sama dengan kat sini 25, ni 50, so lebih kurang dalam 30. Okey, 30. Dia punya N gamma Q dia sama dengan 30 kat sini. Okey, ini adalah keadaan yang pertama, iaitu slope on face of the slope. Okey, footing on face of the slope. Alright, kita pergi kepada keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua iaitu asas berada pada top of the slope. Okey, top of the slope. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dia punya syarat dahulu kat sini. Okey, ini adalah B B ni adalah jarak asas ini daripada hujung slope. Okey, hujung slope ini. H ni adalah ketinggian slope, B ni adalah inclination of the slope, B ni adalah lebar asas, D ni adalah kedalaman asas. Okey, note kat sini, if B lebih besar daripada H, B lebih besar daripada H, maksudnya B ini lebih besar daripada lebih kecil, silap sorry, B lebih kecil ataupun sama dengan H. So kita kena pakai syarat inilah, maknanya obtain NCQ from diagram using curve for NS equal to 0. Okey, sekiranya B ini lebih kecil daripada H, maknanya NS ini sama dengan kosong. Okey, so kita kena ambil nilai NS sama dengan kosong. So kita kena pakai garisan inilah, yang ini ataupun yang inilah. Right, kosong Okey, yang kedua, if B lebih besar daripada H, B ni lebih besar daripada ketinggian ini. Okey, kita kena kira lah nilai NS ini, kita kena kira lah. Obtain NCQ from diagram using curve for the calculated slope stability factor. NS ini kita kena calculate lah, yang mana formula NS itu sama dengan seperti mana yang inilah. Okey, sama dengan NS sama dengan gamma H bagi dengan C. Alright. Okey, jadi kita kena tentukan dahulu B ni sama ada B ni lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau lebih kecil, kita kena anggap NS ini slope stability factor dia sama dengan kosong. Dan kita kena tentukan juga dia punya ratio depth dan juga width ini. Okey, D bahagi dengan B sama dengan kosong, kita akan pakai garisan lurus. Kalau sama dengan 1, okey, so kita kena pakai yang putus-putus. So NS ini adalah nilai NS ni 0,024. Alright. Okey. Jadi sekiranya kalau kita calculate nombor NS, okey, NS ini kita dapat 1.2. Kita nak buat macam mana? Kita kena ambil yang lebih besar lah, ambil 2 lah terus. Okey, lebih senang ambil 2. Okey, jadi begitu. Okey, kalau kita dapat dapat 2.3, kita ambil 4. Right? Okey, gitulah. Kalau dah tak ada 4, kalau dapat 5, kita ambil 4 lah, maksimum kat sini 4. Okey, begitu. Alright, ini adalah dia ada dua keadaan juga untuk figure ini. Dia ada dua keadaan juga. Yang pertamanya adalah cohesive. Okey, cohesive soil. So ini inclination of the slope. So dia ada dua nilai kat sini. Yang pertama ini inclination of the slope, yang inilah 0, 30, 60, 90. Yang ini pula NS, slope stability factor, NS 0, 0, 2, 4. Okey, contohnya yang ni kosong untuk garisan ni, dia start pada 0, 30, 60, 90.
0, 30, 60, 90. 0, 30, 60, 90. Okey, kita kena pandai tengok. Manakala di bawah ini adalah apa? Yang bawah ni apa? Nilai apa bawah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni nilainya apa? Distance of foundation from edge of slope. Okey, ini adalah nilai B nilai B. Nilai B distance. Distance of foundation from edge of the slope. Right? Kat bawah ni adalah nilai B. Right? Distance of the foundation from it. Okey, nilai B. Nilai B bahagi dengan nilai small b bahagi dengan B Kat bawah ni adalah nilai dekat bawah ni adalah nilai small b bahagi dengan caps lock B. Okey, yang bawah ni. Okey, ini kita punya bearing capacity factor yang kita nak dapatkan, iaitu NCQ. So yang ini kalau untuk tanah kohesif, dia punya tu NCQ, manakala untuk tanah cohesive N gamma Q. Alright. Okey, jadi begitu juga yang ini pun cuma yang kat sini dia tidak ada slope stability factor yang ni. Dia ada angle of internal friction kat sini. Alright. So okey, ini adalah angle internal friction kat ni 40. Right? 40, 30, 40. Ada dua jenis ya. 30, 40 untuk garisan putus-putus, manakala untuk garisan straight ni okey 30 dan juga 40 juga. Manakala dekat sini dia punya inclination of the slope beta. Inilah contohnya dia punya angle of internal friction dia 40. So kat sini inclination of slope B 0, 20, 40. So yang ini adalah value of ratio small b over caps lock of B. Okay. Alright. So itu untuk cara kita menggunakan chart ini. Alright. Kita pergi pada seterusnya untuk lebih memahami untuk topik ini. Kita tengok dia punya example. Okay, example 1.7. Okay, a bearing wall is to be located close to the slope as shown in figure 1.21. Groundwater located at a great depth. Calculate the allowable bearing capacity if factor safety of 3 is used. So kat sini dia punya kategori kat sini adalah kategori slope, kategori foundation on the top of the slope. Okay, kat sini nilai B dia 1.5. So nilai B kecil small b 1.5. Ini caps lock of the B ataupun lebar asas ini 1 meter, dan kedalaman asas ini pun 1 meter. So tanah ini dia dah bagi tahu siap-siap, iaitu tanah cohesive soil. Biasanya slope ini biasanya dia cohesive soil lah. Alright, kebiasaannya lah. Okey, ini ketinggian ini H sama dengan 6.1 meter ketinggian slope. Kemudian dia punya inclination of the slope 30 degree. So okey, untuk kita menyelesaikan masalah ini, solution ini, yang pertama sekali kita kena calculate continuous footing on the slope. Okey, ini dia punya formula lah. Okey, kita kena calculate. So kita mendapatkan, kita find nilai C. C ni cohesion dia sama dengan 0. Okey, 0 gamma dia bagi 1. So gamma 1, gamma dia 19.5 kN per meter cube, B dia 1 meter. So masukkan dalam formula ini. Okey, so kita masukkan dalam formula ini. Okey, from figure 8.20, okey, internal friction 30, beta 30. Okey, kita dapatkan small b bahagi dengan caps lock B. So kita dapat 1.5. Kemudian D over B kita dapat 1. So kita akan dapat N gamma Q sama dengan 40. So kita tengok macam mana boleh dapat 40 ini daripada nilai 1.5 dan juga 1 ini, dan juga friction angle 30, beta 30. So kita tengok kat sini. So ini adalah tanah tadi, tanahnya adalah tanah cohesive soil.
So kita punya tadi dia punya D bahagi dengan B kita dapat 1. Alright. Kemudian B kecil bahagi dengan B besar kita dapat 1.5. So kita letak kat sini 1.5. So dekat situlah 1.5. Kita besarkan sedikit. Okey, kat sini adalah rasio B kecil bahagi dengan B besar. So 1.5 kat sini. Naik ke atas. So D bahagi dengan B kita dapat 1. Jadi kita kena pakai garisan yang putus-putus. So kemudian kita kena tengok nilai angle of internal friction tadi 30. Jadi 30 adalah yang inilah. Kita akan ambil group line yang sebelah sini, iaitu okey, ini start pada 0 dan juga 30, ada dua saja. Jadi 1.5 ni naik atas, bersilang pada garisan putus-putus yang ni Alright, kita tengok. Okey, bersilang di sinilah. Okey, bersilang kat sini. So kita dapat kat sini, sini 50, sini 25. Lebih kurang dalam 40 lah kat sini bukan dalam 40. Okey, so that's why lah tadi kita dapat nilai di sini sama dengan 40. Alright. Okey. Okey, faham tadi cara menggunakan chart tadi. So kita dapat N gamma Q sama dengan 40. Dah dapat N gamma Q 40, kita akan masuk dalam formula untuk continuous footing on the slope. So C tadi kosong, jadi kat formula ni dah hapus. Tinggal lagi 1.2 kali dengan gamma B N gamma Q. Kosong campur dengan 1.2. Gamma dia 19.5, B dia 1 meter, kemudian N gamma Q 40. So kita dapat Q ultimate 390 kN per meter square. Kemudian nak dapatkan dia punya sensitivity factor, Q allowable sama dengan Q ultimate bahagi dengan sensitivity factor. So kita dapat Q allowable sama dengan 130 kN per meter square. Okey, selesai untuk yang example pertama. So kita pergi kepada example yang seterusnya, iaitu example 1.8. Okey, tengok kat sini, same condition as in example 1.7 except the footing is constructed on the slope face, slope surface with safety factor of 3. So kat sini sama juga conditionnya, cuma asas itu berada pada face, surface of the slope. Alright. So solution dia macam mana? Kita tengok kat sini. Okay, from example 8.7. Okay. Jadi kat sini dia dah bagi terus, dia punya dia dah siap calculate lah untuk continuous footing on the slope, dia bagi 390. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan square footing, square footing on the ground level. Okay. So kita dah dapat dia punya Q ultimate continuous footing on the slope. Kalau tak bagi, kita kena calculate balik lah nilai tu. Ini dia sambung lah kan kat sini lah. Okay, kita kena calculate balik ni untuk continuous footing on the slope. So kita dah dapat dah tadi, kita dah calculate tadi, iaitu 390. So jadi sekarang ni kita nak tentukan pula asas segi empat. Asas segi empat dia punya bearing capacity on the slope. Alright. So okay, surface. Okay. Jadi kita kena kira, sebab formula ni sekarang ni kita akan menggunakan formula ratio ni lah. Okay, Q ultimate square footing on the slope sama dengan Q ultimate continuous footing on the slope kali dengan Q square on the ground bahagi dengan Q continuous on the ground. So sekarang ni nilai untuk continuous kita dah ada, okay, iaitu 390. Manakala untuk square footing on the ground dan juga continuous footing on the ground kita tidak ada lagi. So sebab tu kita kena calculate kat sini First kita calculate square footing on ground level. So kita ambil square footing punya formula 1.2 CNC campur dengan gamma DF NQ campur dengan 0.4 gamma B N gamma. So kita masukkan C tadi sama dengan 0. So that's why kat sini 0. So gamma dia 19.5 kali dengan DF 1 NQ 18. Okay, NQ 18 ni macam dapat ni.
Ini seperti biasalah kan, ini terzagi bearing capacity factor. Okey, so saya tunjuk lagi sekali supaya lebih faham. Okey, so tadi dia punya internal fraction tadi 30. Ini adalah macam mana kita nak dapatkan terzagi bearing capacity factor. So daripada internal friction 30 naikkan ke atas. So bersilang pada N gamma, kita pergi ke sini. Bersilang pada NQ pergi ke sini, dan bersilang pada NC kita pergi ke sini. So N gamma kita dapat lebih kurang ini 10, ini 20. So lebih kurang 16, kat sini 18, NQ 18, dan dekat sini adalah NC 30. 10, 20, 30. So that's why kita dapat NC 30, NQ 18, dan N gamma 16. So masukkan dalam formula ini untuk square footing on ground level. Okay, on ground level. So masukkan, kita dapat 475.8 kN per meter square. Kemudian kita kena kira lagi sekali untuk continuous footing on ground level. So kita ambil formula continuous footing on the ground level. So masukkan nilai juga yang kita dah ada semuanya. Ini C sama 0, 19, gamma 19.5, DF 1, NQ 18. Campur dengan 0.5 kali dengan gamma pun 19.5, kali dengan B1 kali dengan N gamma 16. So kita dapat 507 kN per meter square. So untuk mendapatkan square footing on slope, okay, kita akan masukkan dalam formula ini. Okay, square footing on slope sama dengan continuous footing on slope kali dengan square footing on the ground level bahagi dengan continuous footing on the ground level. So kita dapatkan ni 475 ni yang inilah. Okay, 507 yang ini. So 390 ni yang continuous. Okay, continuous footing on slope. Alright. So kita dapat 366 kN per meter square. Alright. Okay, untuk mendapatkan Q allowable square footing on the slope, kita akan Q ultimate bahagi dengan safety factor. So kita dapat 122 kN per meter square. Okay, faham kat situ? So cuba anda semua calculate pula bagaimana untuk kita mendapatkan circular footing. Okay, ni awak kena buat masa sendirilah. Okay, kita pergi kepada habis untuk yang topik how to calculate ultimate bearing capacity footing on the slope. Okay, sekarang ni kita pergi kepada footing size. Okay, footing size pula. Okay, footing size usually we can calculate the footing size after the allowable footing size is determined. Okay, so area of footing equal to column load in kilonewton, okay, divide by bearing capacity kilonewton per meter square. So kita akan dapat area of the footing. So from area we can convert, we can determine the size of the footing. So this is a formula for size footing. So untuk lebih memahami, kita pergi kepada example 1.9. Alright, given footing in figure 1.22 was constructed below stiff clay uniform deposit. Footing is subjected to load of 168 kN per meter. Okay, kalau dia kata kN per meter, maksudnya kat sini dia adalah continuous footing, sebab dia per meter. Per meter maknanya dia panjang. Jadi maksudnya kat sini adalah continuous footing. Okay, calculate the size of the footing with safety factor 3.5. Okay, kat sini dia bagi load, okay, kN per meter, distribution load kat sini. Kemudian gamma 1 17.8. Okay, gamma 1 ini daripada surface, ground surface hinggalah base of the footing. Manakala untuk gamma 2 daripada base ke bawah. Alright, 19.6. Okay, QU 142.4 kN per meter square. Calculate of footing size. Okay, kita pergi pada solution. Solution, okay, ini adalah formula untuk continuous footing. Okay, Q ULT CNC plus gamma 1 DF NQ plus 0.5 gamma 2 B and gamma. Okay, so kita masukkan nilai. C ni sama dengan QU bahagi 2.
So QU kita dapat tadi 142. So 142.4 bahagi 2 dapat nilai C cohesion. Kemudian NC 5.14. Kenapa 5.14? Sebab kat sini dia adalah stiff clay, so dia tidak bagi pun nilai V dia tak bagi. So kalau kita tengok stiff clay ni ada, kalau stiff clay maksudnya dia punya nilai C tu lebih besar daripada kosong. So kita boleh assume friction angle equal to 0. Sebab ini adalah tanah jelekit, tanah berjelekit. Okay, tanah berjelekit usually the value of the internal friction approximately 0. Okay, jadi kita anggap nilai V tadi kosong. Apabila nilai V kosong, dia punya NC sama dengan 5.14. Okay, kemudian NQ 1.2 dan N gamma sama dengan kosong. Okay, untuk lebih memahami, saya akan tunjukkan sedikit kenapa dapat 5.14 ni. Okay, apabila V itu kosong, jadi N gamma sama dengan 1 kat sini. Kemudian NC 5.14, N gamma pula, NQ NQ sama dengan 1, N gamma kosong lah sebab dia ke bawah. Okay, kita continue lagi kat sini. So, calculate saja dia punya ultimate bearing capacity untuk continuous footing. Okay, dah dapat. Kemudian kita dapatkan dia punya Q allowable. Q allowable sama dengan ultimate bearing capacity bahagi dengan safety factor. So, safety factor 3.5. So, bahagikan Q ultimate bahagi dengan safety factor, kita dapat 110.7 kN per meter square. So daripada sini kita akan find dia punya width, dia punya size of the foundation. So B sama dengan load, okay, load bahagi dengan allowable bearing capacity. Okay, jadi apabila kita bahagi, kita akan dapat dia punya lebar. Okay, 168 ni adalah dia punya load, load on the footing. Okay, application of the load bahagi dengan allowable bearing capacity, so kita akan dapat B. So kita dapat 1.52 meter. 1.25 meter. So kebiasaannya kita akan ambil 1.6 lah. Kita ambil lebih besar lah daripada itu. Approximately 1.6. Okey, faham dekat situ untuk macam mana mendapatkan size ini untuk asas continuous. So kita pergi kepada example 1.10. Okey, givens. A square footing located on the deposit of stiff clay with unconfined compression strength QU equal to 115 kN per meter square. Footing is located 1.2 meter below the surface and sustain a load of 1,250 kN. Okay, unit weight of clay is 19.6 kN per meter cube. Okay, groundwater has negligible effect on the bearing capacity of the footing. Okay, determine the size of the square footing with safety factor equal to 3. Okay, recalculate the diameter of circular footing if using the same safety factor. Footing is located 1.5 meter below and sustain 1,500 kN of load has a value of QU equal to 1 to 4 kN per meter square. So dia punya solutionnya sekarang ni kita calculate dulu yang pertama, footing dulu untuk segi 4. Okey, yang pertama sekali kita akan dapatkan dahulu parameter tanah, iaitu nilai C sama dengan QU bahagi 2, 115 bahagi 2. Kita dapat nilai C 57.5 kN per meter square. Gamma 1 equal to gamma 2 sama dengan 19.6 kN per meter cube. Okey, DF sama dengan 1.2. So ini adalah asas segi 4. Okey, kita nak dapatkan saiz asas segi 4. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok kat sini tanahnya dia tidak bagi nilai V. So kat sini dia kata stiff clay. Apabila clay, so kita boleh assume friction angle equal approximately 0. Okey, apabila friction angle equal approximately 0, so kita boleh anggap
So kita boleh dapatkan terzagi bearing capacity factor untuk NC sama dengan 5.14, NQ sama dengan 1 dan N gamma sama dengan 0. So kita masukkan ke dalam formula ini. Okay, 1.2 CNC. Okay, C tadi 57.5, NC 5.14. Okay, campur dengan gamma 19.6 kali dengan DF 1.2 kali dengan NQ 1. So yang ni campur dengan 0.4 kali dengan gamma 2 kali dengan B kali dengan N gamma. Okay, N gamma sama dengan 0. So kita mudah sikit lah kat sini. Sebab N gamma sama dengan 0, so B pun ada kat sini. So kita dah boleh masukkan kat sini. Jadi kita lebih senang untuk calculate untuk tanah kohesif, untuk tanah kohesif soil ni. So kita dapat Q ultimate nya 378.5 km per meter square. Okay, kita kira pula dia punya allowable bearing capacity, iaitu equal to Q ultimate bahagi dengan safety factor. Okay, 378.5 bahagi dengan 3, kita dapat 126 kN per meter square. So kat sini contact area need, okay, area yang diperlukan untuk asas tersebut. Okay, area sama dengan load on the footing, iaitu 1250 bahagi dengan allowable bearing capacity. So kita akan dapat kilonewton, hapus kat sini, kita dapat 9.92 meter square. Okay, B kuasa 2 sama dengan 9.92 meter square. So B sama dengan 3.15. Okay, 9.92 punca kuasa 2, kita akan dapat 3.15. So kat sini kita akan bundakan jadi lebih besar lah. So the possible size is 3.2 meter kali dengan 3.2 meter. Okay, so you try calculate untuk circular footing pula. Okay, kalau circular footing kita kena pakai luas bulat lah, pi d cos 2/4. Kat sini tak boleh pakai, tak boleh buat macam ni lah. So kena buat pi d cos 2/4 sama dengan ini. So awak carilah dia punya diameter tu. Alright. Okay, so sekarang ni example yang terakhir, okay, untuk shallow foundation. Okay, example 1.11. Okay, kita baca kat sini. Given a deposit of uniform soil with soil parameter criteria as shown in figure 1.23. Okay, note most example are at extreme cases of cohesive or non-cohesive, but the intermediate cases often refer to as a C-F soil. The proposed footing is located at 1.5 depth and to sustain the load, to sustain load of 2,650 kilonewton. Okay, groundwater table is very deep and its effect is negligible. Okay, ni dia punya ni. So jadi kat sini dia lebih sukar sedikit. Kenapa lebih sukar? Sebab nilai C dan juga V ni ada nilainya. Okay, jadi kita perlu membuat keadaan try and error kat sini untuk mendapatkan size B ini. Okay, jadi load kat sini 2650 kN. So dia punya DF dia 1.5. Ni B yang kita nak dapatkan. So ni adalah parameter tanah. So determine the dimension of square footing on sustain the load with factor of safety equal to 3. Okay, untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama sekali kita perlu mendapatkan parameter. Okay, parameter tanah. Okay, V dibagi 30. Daripada V 30 kita akan kena dapatkan terzagi bearing capacity factor, iaitu from table ini daripada table ini. Okay, so nilai V dia 30. So kita boleh dapatkan N gamma sama dengan 16, NQ 18, NC 30. Okay, so sebab tu kita dapat NC 30, NQ 18, N gamma 16. Okay, okay, so kita kena buat first trial dan second trial. Alright. Okay, untuk ini kita tengok dekat sini ya. Right. Okay, ni dia punya solution tadi. Macam mana nak kira. Okay, jadi kita dah dapatkan nilai C tadi sama dengan 40. Okay, nilai C 40. So gamma 1 sama dengan gamma 2, iaitu 20.4. Betul 20.4
Okey, 20/4 C40 betul. Okey, C40 gamma 1 sama dengan gamma 2 iaitu 20.4 kN/m3 di F1.5 V30. Daripada V30 kita dapat nilai terzagi bearing capacity factor iaitu NC sama dengan 30, NQ sama dengan 18, N gamma sama dengan 16. Okey, first trial kita assume B sama dengan 3. Okey, yang kat sini saya cadangkan kepada pelajar sekalian, untuk kaedah ini first trial letak 3 meter sebab biasanya saiz yang paling besar pun 3 meter lah. Saiz footing yang paling besar 3 meter biasanya. Untuk shallow foundation biasa 3 meter saiznya. Kita letak saiz yang paling besar dahulu supaya kita boleh estimate saiz yang seterusnya. Okey. So kita calculate macam biasa, cuma kita assume B sama dengan 3. So ini adalah square footing. So kita menggunakan formula square footing. So masukkanlah 1.2, nilai C dia 40. So NC 30. Campur dengan gamma 1 20.4 kali dengan 1.5 ni DF kali dengan NQ 18. Campur dengan 0.4 kali dengan gamma 2 20.4 kali dengan B 3 meter. B 3 meter. So kali dengan N gamma 16. So kita dapat 2383 kN/m². Kemudian dapatkan Q allowable. Okey, 2383 bahagi dengan 3 dapat 795 kN/m². Okey, required footing area. Okey, required footing area sama dengan load, okey, application load bahagi dengan allowable bearing capacity. So kita dapat 3.3 meter square. 3.3 meter square kita convertkan kepada size. So ini 3.3 punca kuasa 2. So kita dapat 1.8. So kita kena compare 1.8 dengan nilai B ni. Tadi kita masuk nilai B 3. Sepatutnya kat sini dapat 3 juga, tapi kita dapat 1.8. So maknanya nilai B yang kita assume ni tak betul lah. So kita kena buat second trial based on nilai 1.8. Okay, kita pergi kepada second trial, kita masukkan B 1.8. Okay, masukkan B 1.8. So kita gunakan formula yang sama, 1.2 kali dengan C kali dengan NC. Okay, campur dengan gamma 1 20.4 kali dengan DF 1.5 kali dengan NQ. So campur dengan 0.4 kali dengan gamma 2 kali dengan B 1.8 kali dengan N gamma. So kita dapat 2226 kN/m². So Q allowable sama dengan Q ultimate bahagi dengan safety factor, kita dapat 742 kN/m². So require footing area, load, application load bahagi dengan allowable bearing capacity. So kita dapat 3.57 meter kuasa 2. So punca kuasa kita dapat 1.89. So hampir sama dengan yang kita assume tadi. So kita boleh 1.89 ni untuk cantik nombor tu supaya kontraktor nak buat asas itu senang. So kita buat 2 by 2 lah okay, 2 meter by 2 meter 2 meter by 2 meter square footing will probably be specified. So dia punya size ni 2 kali 2. Okay, itu saja untuk size footing. Jadi untuk next video kita akan masuk kepada deep foundation insya-Allah. So untuk kali ini setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.